Tuhan telah menyelamatkan kami, karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. 主啊，你已经拯救我们，我们愿意将我们的一生交托。 Kami yang terhilang dan berlumpur dosa Engkau pulihkan. 我们已经世上的求你已经使我们得医治。 Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin diubahkan menjadi seperti Engkau. 在你主耶稣里面，我们愿意被改变，好像你一样。 Bentuklah kami melalui firman-Mu ya Tuhan. 主啊，塑造我们，根据你的圣言。 Berkati kedua hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran ini. 帮助你的两位仆人来传讲你的真理， Berikan kepada kami keberanian untuk melakukannya. 让我们有这个勇气可以去行你的道。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. Lektor akan membacakan bagi kita firman Tuhan, diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ke-8. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dan kekuatan Allah. 提摩太后书第1章第7到第8节，因为上帝赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、忍爱、谨守的心。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我自因主被囚的为耻，总要按上帝的能力，以我为同为福音受苦难。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. 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 Selamat siang saudara-saudara yang terkasih. 弟兄姐妹午安， Senang sekali saya bisa dipakai Tuhan untuk bisa membagikan berkat firman Tuhan bagi kita hari ini. 感谢神，今天我们蒙了这个福气，可以在这里，我们一起来分享上帝的话。 Nama saya Jupa Haloho. 我的名字叫 Jupa Haloho， Saya adalah orang Batak. 我是马达族， Saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. 我是在一个家庭9个兄弟之中的第9位， Nomor 1 sampai 8 perempuan. 第1到第8都是姐妹女生， Nomor 9 saya, makanya namanya Jupa, ketemu. 所以我是第9位，所以的名字叫 Jupa， 意思说我们相遇。 Saudara-saudara yang terkasih, awal tahun yang lalu, di akhir tahun 2025, kami mengadakan sebuah adat tertinggi kepada orang tua kami. 在去年的12月，我们举行了一场传统最高的传统给我们的双亲。 Nah, ini adalah paling atas adalah kami yang perempuan duduk di bawah dengan pasangan-pasangannya, lalu saya di tengah dengan istri, lalu ini adalah acara adatnya. 这是我们全家的合照，我坐在中间，其他的都是我的姐妹。我们正在举行一个家族的传统仪式。 Bagi orang Batak, acara ini adalah paling tinggi, penghormatan tertinggi kepada orang tua. 对我们马大族来说，这个是仪式，是最崇高的一个仪式。 Dan pada saat ini orang tua akan memberi nasihat kepada anak-anaknya. 这个时候，我们的双亲都要给他的孩子一些的劝勉。 Yang menarik dalam acara ini, orang tua akan memberi pesan yang spesifik kepada tiap keluarga atau tiap anak. 在这特别的仪式里面，有特殊的，就是双亲要给孩子们一个特别的一个训诫。 Kenapa? Karena dia mengenal siapa anaknya yang dilahirkannya itu. 为什么？因为他们知道他们所诞下的孩子的状况， Dan dia punya harapan untuk apa yang terjadi kepada anaknya. 他有这个期待，有这个盼望，要在孩子要发生什么。 Secara umum dia akan mengatakan, lakukan apa yang baik di tengah-tengah keluarga ini supaya orang mengenal kebaikan keluarga ini. 通常他们会这样的训诫：你要行一切的善事，让大家都知道这个家里面的一些善行。 Lalu saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah seandainya dalam Batak, walaupun kami tidak memintanya, tapi
Jika acara ini sudah dilakukan, seandainya orang tua kami meninggal, maka kami sudah tenang. 意思就是说，这个仪式是从传统的至高仪式，我们进行以后，我们的父母亲，对不起，如果他去世的话，我们也感觉到安心。 Karena dia telah menyampaikan satu pesan yang paling penting dan utama. 因为他已经嘱咐了一件非常重要、一个首要的事。 Pertanyaannya bagi kita, seandainya kita tahu bahwa hari ini kita akan mengakhiri hidup kita, pesan apa yang paling utama akan kita berikan kepada orang lain? 如果今天你知道，今天你活着的是最后一天，你最后的嘱咐给别人是什么？ Bacaan firman yang kita baca hari ini itu adalah pesan terakhir Paulus kepada Timotius. 甚至刚才我们所念的经文里面，是保罗最后一次给提摩太的训诫。 Dia telah mengenal Timotius selama lebih 15 tahun dan telah membagikan seluruh hidupnya. 他已经认识了这个提摩太已经15年，他已经献上了他整个生命。 Sebagai seorang rasul, sebagai bapak rohani, sebagai guru teladan, dia sedang mengajarkan satu hal yang penting dan mendasar. 他成为一个属灵的孩子，是一个导师，他已经教导了他最好的给他的这个提摩太。 Dia mengatakan, jangan menyerah, jangan mundur, jangan malu memberitakan firman Tuhan. 他说：“你不要退缩，不要害羞，不要以福音为耻。” Dia mengatakan, kobarkanlah semua karunia yang Allah berikan kepadamu. 你要眺望一切上帝所给你的。 Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita, orang-orang percaya ini, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. 上帝已经给了我们有这种节制的本性。 Saudara-saudara yang terkasih, Timotius ini adalah seorang pemimpin yang muda. 弟兄姐妹，提摩太是一个年轻的首领， Dan ada alasan baginya untuk merasa malu. 他有这个可能，他有这个原因，他有这个因素，他觉得他害羞。 Karena bapak rohaninya, gembalanya sedang berada dalam penjara. 因为他的属灵的父亲，他的领袖现在在监牢里。 Bagi orang di abad pertama, 在第4纪的时候， penjara itu adalah sesuatu yang memalukan sekaligus memilukan. 监牢是一个非常令人蒙羞，而且是非常令人痛心的地方。 Jika ada seorang yang punya kedudukan sosial yang tinggi, ketika dia di penjara, maka dia diperlakukan sama seperti penjahat yang tidak punya kelas. 如果一个有社会有名望地位的人，他如果下在监牢里，他和其他的一些的地匪流氓没有两样。 Pada saat itu juga, orang-orang tidak mau lagi berhubungan dengannya. 在那个时刻，也没有人愿意跟他交往。 Jadi, berada di dalam penjara itu sesuatu yang membuat dia pilu, sedih. 如果在监牢里面，这个事情就让他非常的痛心难过。 Sehingga Paulus sangat bersukacita ketika Onesiphorus mengunjunginya. 当然，保罗这个时候，他们有人来探访他的时候，他感到非常的喜乐。 Karena itu dia juga ingin Timotius itu datang mengunjunginya dengan membawa beberapa perlengkapan. 他也盼望提摩太能够探访他，带了几样的配备的东西。 Namun sebelum itu dia memberikan sebuah pesan yang sangat penting sekali. 但是他嘱咐了一件非常重要的事。 Jangan malu bersaksi akan Tuhan kita dan jangan malu bersaksi karena aku. 你不要为见证上帝为羞耻，也不要为见证我为羞耻， Melainkan ikutlah menderita bersama-sama dengan aku. 反而你要同我一同受苦。 Kenapa? Karena ada 3 hal yang Tuhan telah berikan kepada tiap orang percaya. 因为有3件事情，上帝赐给了每一个信他的人， Yaitu kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. 也就是我们的能力、爱心和我们的自制、我们的节制。 Kekuatan yang dimaksud itu adalah kemampuan yang sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat. 这个能力就是某一种能够产生某种结果的能力，产生强大的力量。 Seperti bom, dinamit yang bisa meledakkan.
就好像一个炸药能够随时炸开。 Itu berarti menggerakkan seseorang melampaui kekuatan alamiahnya. 就是他要引领一些人，就是超乎他本身的能力。 Dan di dalam kehidupan Paulus itu terlihat sangat jelas. 在保罗的本身里面，很清楚的可以看到， Waktu dia berada di Filipi pada saat itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. 在腓立比的时候，他架在监牢里。 Itu di Kisah Rasul pasal 17. 在使徒行传的第7章， Di Kisah Rasul pasal yang ke-18, dia pergi ke jemaat Tesalonika. 在第18章里面，他到帖撒罗尼迦的教会， Dan dia mengatakan, inilah Mesias yang kami beritakan, yaitu Yesus. 这个就是弥赛亚，我们所向你传扬的就是耶稣。 Padahal dia baru saja di penjara. 其实他刚刚从监狱出来， Dia tidak mengalami ketakutan. 他没有经历害怕， Sebaliknya, Allah membangkitkan keberanian di dalam dirinya 相反的，上帝激励了他的勇气， untuk menghadapi tantangan. 来面临挑战。 Bahkan dia pernah berkata, penjara dan sengsara akan dihadapinya. 甚至他曾说过，监牢和受苦我要面对。 Jadi kekuatan yang dimaksud itu adalah sesuatu yang dapat melakukannya melampaui yang normal, yang alamiah. 能力意思就是说，我们超乎我们自己所做，超乎本身的能力和自然力。 Yang kedua, dia mengatakan bahwa kasih. 第二，他指爱。 Apa yang dimaksud dengan kasih? 什么是爱？ Kasih itu adalah komitmen atau keputusan untuk melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu demi kebaikan orang lain. 他意思就是说，他愿意牺牲他自己，为了这个益处，为了别人， Tepat seperti yang Yesus lakukan kepada kita. 就好像耶稣为我们所做的。 Sekalipun kita tidak pantas dikasihi, ia menyerahkan hidupnya supaya kita dikasihi. 虽然我们不配，但是他愿意牺牲了生命，让我们知道我们被爱。 Paulus juga melakukan demikian. 保罗也是这样做。 Ketika pada waktu itu dia menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 所以在哥林多里面的时候，他写给他们众教会的弟兄姐妹， Dia mengatakan begini, saudara-saudara, aku ini hamba Tuhan, aku harusnya memiliki hak. Aku punya hak untuk dikasihi, punya hak untuk dibantu, punya hak untuk dipersiapkan segala kebutuhan. 他说：“弟兄姐妹，我有这个权利来帮忙你，被帮忙，而且我呢也有这个权利来痛尽你需要。” Namun dia mengatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. 当然，这个时候说到，我愿意成为众人的仆人。 Artinya, dia melepaskan sesuatu supaya dia bisa melakukan sesuatu. 意思说，他脱离某种的情况，他行做了某种的情况。 Kasih itu dasar untuk kita berkorban. 爱是成为我们牺牲的原则。 Kasih itu juga dasar bagi kita untuk menanggung segala sesuatu. 爱也就是说，我们愿意背负这一切。 Kasih itu menjadi dasar bagi kita untuk rela melakukan sesuatu yang agak gila. 爱能够让我们去做某些让我们可以疯狂的事， Atau bahkan melakukan sesuatu yang penuh risiko. 甚至我们做了一些有危险性的东西。 Risiko untuk ditolak, risiko untuk dipersalahkan. 有这个自认就是我们被拒绝，或者是被误解， Atau risiko untuk dijauhkan. 或者是被疏远。 Namun kasih itulah yang menjadi dasar Kristus menyelamatkan kita. 这个缘故就是这个爱主耶稣拯救我们。 Kasih yang sama juga menjadi dasar untuk kita memenangkan banyak orang. 这个爱也是让我们可以去爱，能够赢得更多的人， Supaya mereka pun mendengarkan kabar baik dan percaya kepada Kristus. 让他们可以听到这个好消息，也可以相信耶稣基督。 Saudara, bagian yang ketiga yang dikatakannya bahwa Roh memberikan kepada kita penguasaan diri. 在这里也说，圣灵也赐给了我们这个节制。
Penguasaan diri yang dimaksud itu berpikiran sehat, bijaksana, tidak panik ketika menghadapi tantangan dan mampu mengendalikan diri. 这个节制就是我们拥有健全，我们有清醒明智的思想，我们也不惊慌。 Dan Paulus melakukannya. 保罗也做了， Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 dia mengatakan begini. 在哥林多前书他告诉我们， Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang memukul angin. 我也不是一个追打风的一个拳击手， Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. 意思就是说，我们不要说我所行的一切，不要我自己而受击却而已。 Artinya Paulus menjaga tutur katanya, menjaga sikapnya. 意思保罗就是要保守他说话的语气，而且他的态度。 Supaya ketika dia mengajarkan Kristus Yesus, 当他教导耶稣基督的时候， orang dapat melihat bagaimana Yesus itu menguasai dirinya. 让人可以看到主耶稣怎样的来控制，或者是来帮助他自己。 Saudara-saudara yang terkasih, ketiga hal inilah yang menurut Paulus menjadi kekuatan bagi Timotius 所以这个缘故就成为了提摩太的力量， untuk melakukan jangan malu bersaksi akan Tuhan kita. 就是不要为我们见证我们的主为耻。 Kita lanjutkan sebentar. Saudara-saudara yang terkasih, dia punya pesan janganlah malu menceritakan Yesus Kristus. 他说：“我们不要以传基督为耻， Mengapa? Karena dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. 因为他只是唯一的救主， Dia adalah Tuhan yang Allah yang mengambil rupa manusia 他就是一个上帝已经被人遗忘了， dan di dalam keadaannya sebagai manusia dia taat kepada Tuhan 就是因为在我们人类当中，他顺服上帝， dan menyerahkan dirinya mati di kayu salib. 甚至他牺牲他自己在十字架上。 Di dalam kematiannya itulah kita diperdamaikan. 在他的死亡里面，我们得以和好， Dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah. 人类的罪被上帝赦免。 Dan ketika dia mati pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan dia. 当他的死后第三天，上帝使他复活。 Sekarang orang yang percaya sekarang mampu hidup bersama-sama dengan Allah. 现在信他的人可以和上帝同活。 Saudara-saudara yang terkasih, berita Injil itu jelas sekali. 我们知道福音书是非常的清楚， Yesus adalah Tuhan. 耶稣是主， Dia adalah satu-satunya jalan dan keselamatan. 他就是唯一的道路通向平安。 Dan setiap orang harus bertobat. 每一个人都必须悔改， Setiap orang harus menyadari 每个人必须清楚知道， bahwa masalah kita bukan penderitaan tetapi dosa. 我们的问题不是我们的受苦，而是罪。 Kita harus menyadari 我们必须清楚知道， tidak ada jalan lain untuk orang-orang dapat diselamatkan selain daripada jalan yang diberikan Allah kepada kita. 没有任何一条路可以通往这个上帝赐给我们的这条路。 Saudara-saudara, Paulus menyadari bahwa ini adalah berita yang menghantam keyakinan, menghancurkan identitas, dan merusak kepentingan dan sistem hidup yang sudah ada. 我们知道上帝给的这条路就是已经毁灭性了我们生命当中的一些生活的系统。 Ini bukan berita yang mudah untuk disampaikan. 这个不是一件很简单的信息要告诉你们。 Pada waktu itu, kalau kepada orang Yahudi tidak mudah untuk menerima orang yang mati di kayu salib itu adalah Mesias. 那个时候犹太人很难接受一个人死在十字架是弥赛亚。 Bagi orang non-Yahudi tidak mudah untuk menerima bahwa hanya ada satu jalan menuju hidup yang kekal. 在犹太人来说，很难的接受，只有一条道路能够领人走向永生。 Sama, sekarang kita juga menghadapi yang sama, bukan? 现在我们也同样是这样面对，不是吗？ Ketika kita memberitakan bahwa manusia harus bertobat
bertobat. 我们现在诉说人必须悔改。 Lalu orang akan bertanya, aku harus bertobat dari apa dan kepada siapa? 我现在要悔改，我要对谁悔改？为什么悔改？ Waktu kita menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan, 当我们说耶稣是主， orang akan mengatakan, tidak, aku percaya kepada Tuhan yang ini. 他说没有，我相信这位主。 Waktu kita mengatakan kehidupan kekal adalah anugerah Allah melalui Kristus Yesus, 我们说永生之道是透过耶稣基督上帝赐给我们。 orang-orang akan mengatakan, aku punya jalan sendiri supaya memiliki hidup yang kekal. 有的人说我有我自己的道路通向永生。 Waktu kita mengatakan bahwa dosa adalah masalah utama manusia, 当我们说罪是我们人生最大的一个问题， orang akan mengatakan bukan, masalah manusia adalah kurang baik. 它不是，因为是人类不够良善。 Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pesan yang ingin disampaikan Paulus dan juga kepada kita, kepada Timotius dan kepada kita, 不单单这句话告诉提摩太，保罗也告诉我们， sekalipun berita Injil itu menyerang keyakinan orang lain, 虽然这个福音已经侵略了别人的信仰， kita diundang untuk terus supaya tidak malu menceritakan Yesus. 我们依然要向前，不羞耻来传扬耶稣。 Karena itulah satu berita yang paling berharga dan paling benar di tengah-tengah dunia ini. 在我们人生生命当中，这个是最重要、最有相信有真理的一面。 Saudara-saudara yang terkasih, di bagian yang kedua dia mengatakan bahwa janganlah malu karena ada banyak pekabar Injil yang teraniaya dan terpenjara. 所以你不要感到为一些人为了福音进到监牢里面以为耻。 Seperti yang tadi saya katakan, 就像刚才我说， ada banyak alasan bagi Paulus dan bagi banyak orang Kristen untuk malu. 在那个时候，保罗也说，对我们其他的基督徒也感到有羞耻。 Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak malu. 但是保罗说，我并不为此感到羞耻， Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, 因为我知道我信的是谁， dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. 我深信他能够保守，能够抚养我直到今天。 Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini mengutus kita untuk kembali kepada kehidupan kita masing-masing. 在今天的经文里面，今天的讲道信息里面，让我们再次回到我们的原点。 Janganlah malu mengakui imanmu kepada Yesus Kristus di hadapan orang lain. 你不要感到你自己的信心在别人面前感到羞耻。 Saudara-saudara, dalam setiap kesempatan kita perlu berani mengakui bahwa kita adalah Kristen. 我们不要在别人面前，我们要胆敢说我们是基督徒。 Kita perlu menjelaskan kepada mereka bagaimana Kristus menangkap kita. 我们要告诉他们，基督如何约到了我， Bagaimana Kristus menjamah kita. 基督如何使除去了我， Bagaimana Kristus menyadarkan dosa-dosa kita. 如何基督让我清醒知道我的罪， Dan bagaimana dia dengan tangan yang terentang berkata, I love you. 他如何把手摊开，他说我爱你。 Kita perlu dengan jelas menceritakan kepada mereka, jangan takut untuk jangan menyembunyikan iman hanya karena takut dianggap berbeda. 我们不要感到为了这个信心，我们羞耻，因为我们的信仰不同。 Jangan takut mengatakan aku pengikut Kristus, 你不要羞耻，你不要害怕说我是跟随基督的人， supaya kita diterima oleh orang lain. 让我们可以别人可以接受我们。 Ingatlah bagaimana Kristus telah menebus kita, 你要知道基督如何救赎我们， mengampuni kita, 饶恕我们， dan memberikan kepada kita kehidupan yang penuh makna. 给了我们非常有意义的生命。 Dan kita perlu orang lain pun mendengarkan berita itu. 我们也需要别人这样的信息。 Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua adalah 第二方面， jadilah saksi Kristus melalui kehidupan yang membuat Injil itu terlihat dengan jelas. 让我们的这个福音别人能够看得清楚明白。
Saudara-saudara yang terkasih, apa tandanya Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? 要有怎么样的信息能够让别人知道基督是我们的救主， Itu bukan hanya sekadar kita memiliki hidup yang baru, 并不是只是片面性，我们有一个新的生命， tetapi itu berarti kita diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. 让我们每一天经历过片段的改变，让我们可以像基督。 Dan kita harus menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita 我们要必须向我们四周围的人表明， bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan atas harta kita, 我们要说基督是我们一切生命的财物， Tuhan atas pikiran dan kehendak kita, 主是控制我们思维的主， Tuhan atas jalan kita menjalankan bisnis kita. 是主来使我们的生意，使我们的企业在行走。 Tuhan atas cara kita membesarkan anak-anak kita. 是主让我们用我们的方法，我们培养我们的孩子。 Itu yang dimaksud oleh Paulus. 这个就是主保罗的意思。 Jangan sampai kita menceritakan Yesus tapi orang lain tidak melihat Yesus hidup di dalam kita. 我们不要让别人传讲耶稣，但是别人没有看到耶稣在我们生命里。 Saudara-saudara yang terkasih, cara yang paling cepat untuk kita memberitakan Injil adalah melalui hidup kita. 我们要传扬福音，告诉福音就是透过我们的生命，我们的生活。 Saudara-saudara, satu kali waktu saya sekolah di STT Amanat Agung, 当我在阿曼达阿贡神学院的时候， saya praktik di salah satu gereja di Jakarta. 在野城的所教会我实习， Dan setiap kali perayaan Natal di tepat tanggal 24 malam, 每逢圣诞节在24号晚上庆祝的时候， gereja punya misi, setiap anggota jemaat akan membawa setidaknya 2 orang yang belum percaya kepada datang di acara Natal. 在那个时候，我们教会要求每一位会友在圣诞节晚上的时候带领2位朋友到教会。 Satu kali saya duduk dekat dengan seorang ibu. 有一次，我靠近坐在一位姐妹旁边， Anaknya adalah anggota jemaat itu. 她的孩子是教会的会友。 Lalu saya bertanya, bagaimana kesannya dengan acara Natal ini? 你对今天晚上圣诞节的节目，你有何感想？ Lalu dia mengatakan, menarik, indah. 他说很有兴趣，很好，非常非常美丽，非常的吸引。 Lalu saya bertanya, apakah ibu percaya kepada Yesus yang lahir ini adalah Tuhan dan Juru Selamat? 我在问他，你深信吗？这个今天降生的耶稣是救主？ Lalu dia mengatakan, Chuan tahu sebelum saya datang ke Natal ini, 他说传道，我当还没有来到今晚的圣诞会， saya sudah melihat Yesus hidup di dalam anakku. 我已经看到耶稣在我孩子的生命里， Satu kesaksian yang sangat indah sekali. 这个是非常美妙的一段见证。 Saudara-saudara yang terkasih, 弟兄姐妹， tentu saja Bapak Ibu, saya yakin kita mengenal tokoh ini, yaitu adalah pendeta Dr. Andrew Gift. 我深信你们也知道这位人物，他就是季志文博士。 Dia dibesarkan dalam pemikiran Confucius. 他提出的时候是一个道教的， Tapi dalam pertumbuhannya dia tertarik kepada firman Tuhan. 但是在他的成长过程中，他被神的道吸引。 Dan dengan jalan yang Tuhan sediakan, akhirnya dia mempelajari Alkitab. 他虽然被上帝的带领，然后他研讨了神学， Dan akhirnya dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi penginjil. 他献上了自己，然后他就成为一个传道人， Termasuk ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. 包括东南也包括印度尼西亚。 Dan bersama dengan saudara-saudara yang lain, para penginjil yang lain, mereka mendoakan dan mendirikan STT Saat yang kita kenal saat ini. 他和他的朋友们，他们祷告，然后他们就建立了这个东南野神学院马朗。 Bersama dengan John Sung, 而宋赏杰， kedua hamba Tuhan ini sangat dikenal dengan khotbah yang menyerang keyakinan-keyakinan yang selama ini dipegang oleh banyak kelompok kaum Buddha.
所以他和宋长节他们的道几乎常常就是解剖他刺进了很多年轻人，一些不同样信仰的年轻人。 Mereka selalu berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. 他们常常呼召你们要悔改，相信耶稣。 Mereka tahu itu berita penuh dengan tantangan, 他们知道这样的信息是充满了挑战， keras dan menghantam. 它很坚硬，但是非常有力的敲击。 Tetapi mereka melakukannya karena itu adalah berita yang benar. 因为他们这样做，他知道这个是真理。 Saudara-saudara yang terkasih, karena itu janganlah mundur. Ketika mengikut Kristus itu sebagai harga yang mahal. 所以弟兄姐妹，我们不要退缩，跟随基督，我们会有沉重的代价。 Mungkin kita akan ditertawakan, disalahpahami, atau kehilangan kesempatan, atau merasa sendirian. 我们会被嘲讽，可能我们会失去机会，或者是我们会感觉到孤单。 Jangan langsung menyerah. 不要投降， Sebaliknya kita harus berkata seperti Paulus, aku siap menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. 甚至我们要好像保罗这样说：“我愿意降服，我要得到上帝得来的力量来冲破这一切。” Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada berita yang terlalu tidak ada berita yang lebih berharga daripada berita ini. 弟兄姐妹，没有更有价值的信息超过这个信息， Karena itu inilah legasi utama kita. 因为这就是我们的重要的手点。 Jika ibu saya berpesan kepada kami tiap-tiap pribadi, 如果我的母亲对我们每个人都有嘱咐的话， tetapi secara umum dia mengatakan ingat nama baik bapak kalian. 你要如何去想到你父亲？ Pertahankanlah nama baik itu. 你要坚持你父亲的名义， Itu baik. 那很好。 Tetapi jauh lebih berharga lagi berita yang ingin kita sampaikan ini. 但是更有价值的今天的信息，我要告诉你， Yesus Kristus itu adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. 耶稣这个奥秘已经隐藏了4世纪， Tetapi telah dinyatakan kepada kita dan kita mampu menerimanya. 今天告诉我们，让我们可以接受。 Itu sepenuhnya adalah karena kasih karunia Tuhan. 这个就表明了上帝爱的恩典。 Tentu saja Allah memakai pengkhotbah, memakai penginjil, memakai hamba-hamba Tuhan. 当然，上帝用了许多传道人，许多的传福音的，也用了许多的这个神的仆人。 Tetapi yang mengubah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. 但是改变你的是耶稣基督。 Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ini bukan soal metode, 弟兄姐妹，这个不是一个方法， tetapi ini soal keberanian. 但是这个是一个勇气，你的 Ini 勇敢， soal kasih yang diteruskan. 这个就是延续爱的方式， Ini soal hidup yang dibagikan. 这个就是我们分享的生命。 Dan firman Tuhan mengatakan Allah telah memberikannya kepada kita. 在神的话语里面告诉我们，上帝都已经赐给了我们。 Karena itu saudara-saudara, janganlah malu sekali lagi mengakui kalau kita ini adalah Kristen. 所以你不要说，你不要以你是基督徒为耻， Jangan malu memperlihatkan Kristus melalui hidup kita. 我们不要以基督为耻，彰显神的生命在我们心，在我 Dan 们生 jangan 活里。 mundur ketika mengikut Kristus, itu harga yang mahal. 你不要畏缩，因为跟随上帝要付重大的代 Karena 价。 Allah telah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. 因为上帝已经赐了我们一个灵，主名的灵和不退缩的灵。 Saudara-saudara yang terkasih, tahun ini kita merayakan ulang tahun GKI ke-20. 我们今年庆祝我们国语堂的第20周年， Barangkali panitia sudah mulai mempersiapkan kaleidoskop 20 tahun perjalanan gereja kita. 可能我们的知识已经预备了这20年期间以来所经历过的。 Saya punya keyakinan 我深信， bahwa kita bisa berdiri selama 20 tahun 我们可以建立20周年， karena berita Injil diteruskan dari tahun ke tahun, dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. 因为福音可以广传，从人至人的口中，从一代又一代的传扬。 Apa yang kita harapkan untuk 20 tahun ke depan? 在未来的20年里面，我们有什么期待？ Doa saya, 我的祷告，
saudara-saudara akan menjadi pekabar Injil 你会成为传扬福音的人。 yang tidak dengan takut tapi dengan berani, 你不是害怕，但是也有勇气、勇敢的。 yang rela menanggung rasa malu seperti Kristus, 你愿意付作这个羞耻，就好像基督一样， supaya orang-orang di sekitar kita 让我们四周围的人 bertobat dan percaya kepada Kristus. 悔改，相信耶稣基督。 Kiranya Tuhan memberkati. 愿神赐福你们。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, betapa berharganya hidup kami 主啊，我们的生命是何等的宝贵， dan betapa berharganya berita Injil itu. 你的福音的信息是何等的宝贵。 Karena itu kami ingin meneruskannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. 我们愿意将我们四周围的人传扬。 Bantulah kami Tuhan, 主啊，帮助我们， supaya kami mengingat 让我们可以记得， bahwa keberanian daripada Tuhan akan mengalahkan rasa takut kami. 你从你而来的勇气能够击败我们的惧怕。 Kasih yang Tuhan berikan akan mengatasi rasa malu kami. 你的爱赐给我们，我们可以克服我们的羞耻。 Penguasaan diri akan membuat kami berhikmat dalam berkata-kata. 让我们的节制可以让我们有聪慧的言语。 Kami berdoa bagi gereja ini. 我们为这间教会祷告， Biarlah terus menjadi gereja yang memproklamasikan kabar baik. 让我们这间教会可以宣告你的好消息， Kami menjadi gereja 能成为一个教会， karena Kristus 因为基督 yang telah menyelamatkan kami. 已经复临， Demi Kristus dan kemuliaannya, 为基督和他的荣耀， kami mau diutus kembali kepada kehidupan kami. 我们愿意被差遣回归到我们的生命里， Menjadi pemberita Injil itu sendiri. 成为传扬他信息的人。 Tuhan, 主啊， bantulah kami 帮助我们， supaya kami terus meneruskan kabar baik itu. 让我们可以持续传扬这个信息。 Kami sangat rindu 我们渴望 anggota keluarga kami, 我们的家人、 anak-anak kami, 我们的孩子、 saudara-saudara kami, 我们弟兄， bahkan juga mungkin orang-orang yang satu bisnis dengan kami. 甚至我们同行同业的人， Mereka melihat Kristus di dalam kami. 在我们里面，他们看到基督。 Demi kemuliaan-Mu berkatilah kami. 为你的荣耀，我们献上。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告。 Amin. Amen